Sekejap, saya kena tukar ni. Okay, 3. Okay, yang X ni ganti dengan function Gx. So, 2 minus I and then plus 1. Itulah composite function. Okay, awak blend in dia kat dalam tu. So, kita akan dapat 6 minus 3x plus 1. So, you got 7 minus 3x. Betul tak jawapan awak? Anda buat. Oh, Betul, madam. Okay, so maksudnya ingat lagi lah tu. Kalau salah tu maksudnya dia tak ingat lah tu. Okay. So lepas tu yang ni pula. GFX terbalik pula. GFX maksudnya apa benda X dekat GF. Okay. Sebab dia adalah sama dengan GFX. So instead of X here, kita nak ganti dengan FX. So kat sini kena ganti dengan function FX. Tu je sebenarnya. So you got 2 minus 3x plus 1. So we got 1 minus 3x. Okay, so kalau kita nampak kat sini, awak buat FGX, awak buat GFX. Dia tak sama. Itu adalah conclusionnya Conclusion Madam, dia yang bulat tu nak panggil apa? composite. F composite G. G composite F. Composite. G composite F is not equal to F composite G. Macam tu lah. Tapi dia mesti bulat macam tu tau. Dia tak boleh awak letak kadang-kadang orang panggil dot. Dia bukan titik hitam ni. Titik hitam dah maksud lain. Dia mesti titik tu putih. darab kan? Titik hitam darab. So yang ni dia mesti titik putih. Putih lah, tapi biasanya saya tak suka pakai yang ni. Sebab dia macam agak confusing. Saya memang akan pakai FGX atau GFX. Dalam exam pun biasa dia akan pakai GFX, FGX. Dia tak pakai bulat ni. Tapi tengoklah, kita pun tak sure siapa yang buat soalan. Takut yang buat soalan tu dia pakai benda ni, you kena tahu jugalah. Okay, so kalau GF3 pula, maksudnya instead of mula kita tukar dululah dia jadi GFX. Okay, saya tukar dulu jadi GFX. So GFX kita ini X cube. So maksudnya sekarang kita nak Fx cube. So 2x minus 1 cube. Ini GFX. Bila dia ada 3 kat sini, maksudnya X dekat dalam function ganti dengan 3. So awak ganti dengan 3, you got 6 minus 1 cube. So kita dapat 5 cube lah. 5 cube is 1 to 5 tu. Okay. Kita jangan terus masukkan 3 lah, takut nanti confusing. So saya buat one by one. Saya buat GFX dulu. Lepas saya dah dapat GFX, baru saya masukkan 3. Okay. Kalau awak dah pro, tak kisahlah nak buat. Cuma jangan careless lah. Yang penting jangan careless. Tak takut kita nak cepat sangat, tiba-tiba benda senang boleh careless kan. So kalau saya buat one by one lah. Okay, kalau F square pula maksudnya F tu ada 2 kali. Maksudnya di Fx. Maksudnya dekat sini kita nak ganti jadi Fx balik. So dia ni lah, dia double F. So sekarang ni dekat X ni kita ganti dengan Fx. So dia akan jadi 2. Fx awak adalah 2x tolak 1. So 2x tolak 1 tolak 1. Okay. So awak akan dapat 4x minus 2 minus 1. So 4x minus 3. So kalau dia nak F3, ganti dengan 3. So 12 tolak 3 dapat 9. Dah settle. Senang je fungsi gubahan ni. Macam kalau daripada awal tu kita gantikan dengan 3 tak boleh ke? Boleh, saya kata tak ada masalah. Cuma saya nak explain. Saya explain one by one lah. Okay. Kalau saya terus masukkan 3 takut ada orang yang confused. Okay. So example 12. 17. Aku dah mengarut dah. Okay, 17 dia kata find the function of fx. Okay, ni lain sikit. Jadi dia dah bagi awak gfx ni. Gfx saya dah bagi dan saya dah bagi gx. Macam mana saya nak dapatkan function fx? Okay. So
X ni satu Dia ada banyak cara. Dia Oh. ada orang pakai inverse. Tapi sekarang saya belum ajar inverse lagi kan. So kita tengok cara ni dulu Kalau g f x sama dengan x square tambah 4x tambah 5. Okay. So sekarang gx saya adalah x square plus 1. Okay. Yang x kat sini, okay, yang ni saya ganti dengan fx. So maksudnya x dekat sini saya akan ganti dengan fx lah. Maksudnya dekat sebelah kiri ni nanti, okay, instead of g fx, saya akan tukar terus dalam bentuk ini. Maksudnya dia akan jadi fx kuasa 2 tambah 1. Yang sebelah kanan tak usik apa-apalah. Okay. Sebab saya nak g fx. So, instead of x, kita ubah jadi fx. Itu je saya buat kat sini. Okay. Lepas tu, kita settlekan lah. Kita jadikan fx sebagai subjek. Awak akan dapat x square tambah 4x tambah 4. Dan awak square rootkan dia. So, bila kita square root, dekat sini boleh, ni boleh ni kan, boleh factor kan. Baik kita factor dulu. Boleh tak factorkan dia dapat apa? X square tambah 4x tambah 4x, x. 2, 2x, 2x. Awak nak 4x. Positif. So, x plus tu ada 2 kali lah. Okay, x plus tu ada 2 kali. Kalau kita expand, kita dapat x square tambah 4x tambah 4. Okay. So, fx awak akan jadi bila kita square root both side, kita akan dapat x tambah 2. Plus minus lah ni kan. Plus minus lah. Okay. Sebab kita square root kan. So FLR ada 2 jawapan lah kat sini. Okay, ada plus ataupun minus. So yang ni senang je sebenarnya. Yang ni kalau nak pakai yang inverse dekat depan tu pun boleh. Cuma yang tu saya tak ajar dulu kat sini sebab kita belum belajar inverse. Dekat sekolah maybe awak belajar G inverse kot kat depan ni. Sebab awak nak hilangkan G, awak darabkan dengan G inverse. So nanti awak kena cari dululah G inverse dia apa. Yang ni saya just composite je. Okay, settle that one. Yang ini pula, ni lain sikit. Sebab dia bagi HGX, dia nak GX. Sekejap kita try betul lah ni lain sikit. HGX adalah sama dengan 6x tambah 10. Okay, so sekarang yang kita nak cari function HX. Masalah sekarang HX awak. HX awak ni, kita tak ada function H tu. Yang kita ada cuma GX. Okay, maksudnya GX saya ganti jadi 3x tolak 4. Sama dengan 6x tambah 10. Okay, kalau yang ini, kita akan pakai, kalau cara, macam mana nak cakap cara dulu-dulu. Itulah masa dekat sekolah, kita akan pakai lag. Ingat lagi tak lag? Lag Y. Macam awak nak cari inverse lah. Sebenarnya. Saya lag Y sama dengan 3x tolak 4. Okay. Lepas tu saya kena jadikan x sebagai subjek. Okay, saya jadikan x sebagai subjek. So saya akan dapat y plus 4 over 3. Okay. Maksudnya saya bawa 4 pergi sebelah kiri lah. And then divide by 3. Okay, lepas tu saya akan dapat hy sama dengan 6. Okay, x saya yang dekat sini. Okay, yang ni saya ganti dengan ni lah. Y plus 4. Ni ganti dengan ni.
Okay. Yang ni tadi saya ganti dengan Y. Ni. Okay. Boleh ganti dengan Y maksudnya saya kena letak kat sini lah. Okay, kat sini. Okay, so dapatlah HY equal to 6. Lepas tu kita dapat Y plus 4 over 3 and then plus 10. So we got 2Y. Yang ni dengan ni boleh cancel. Dapat 2. Bukan cancel. Permudahkan. Tambah 8 tambah 10. So awak akan dapat 2Y tambah 18. Okay, ini adalah HY. Tapi yang saya nak adalah HX. So apa saya kena buat? Tukar Y jadi X. Yes, Tukar je. tukar je. Okay, kita tukar je. So inilah jawapan saya. Yang ni inverse kira inverse ke bukan? Sebenarnya macam nak cari inverse. Tapi bukan cara yang HH inverse tu. Kalau HH inverse tu kita kena compositekan dengan ni. Dengan 6x tambah 10 H inverse tu. Tapi dia punya cara lebih kurang macam nak cari inverse. Tapi dia pakai leg Y. Okay. Okay, example 19. Given that KGX FGHX sama dengan X tambah. Okay, kalau yang ni dia ada 3 pula. So kita ada F, G, last kali HX. Sama dengan X over X plus 1. Okay. So kita mulakan satu-satu. F, G, HX awak adalah 1 over X cube. Okay. So kita akan dapat yang ni sama dengan X over X plus 1. Okay, saya compositekan dulu G dengan HX. Okay, saya compositekan dulu yang ini dua. So, saya akan dapat F. Saya compositekan ni dengan ini. So, saya akan dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? 1/X. 1/X. Okay, betul lah. Sebab kita compositekan macam ni punca kuasa 3, X dekat dalam ganti dengan 1 over X cube. So jadi 1 over X cube. So kawan awak cakap dia sama dengan 1 over X. So betul lah. Okay, so kat sini 1 over X sama dengan X over X plus 1. Okay, lepas tu kita nak Fx. So, sama macam tadi lah. Kita akan let Y sama dengan 1 over X. So, X akan sama dengan 1 over Y. Lepas tu saya akan dapat F Y sama dengan 1 over Y over 1 over Y plus 1. So, dapat 1 over Y over dengan 1 plus Y over Y. Okay, saya equate denominator. Okay, lepas tu kita terbalikkan dia. Awak akan dapat 1 over Y divide dengan 1 plus Y over Y. So dia akan jadi darab Y over 1 plus Y. So Y dengan Y cancel out, tinggallah 1 over 1 plus Y. So ini adalah Fy. Okay, so Fx saya akan jadi 1 over 1 plus F. Okay, so inilah Fx kita. Dah settle. Walaupun ada 3, buat satu-satu. Nanti awak nampak je macam mana nak figure out benda tu. Jangan terus gabar pula yang terus ni. Okay, settle dah pasal composite. Tu je. Okay, kita pergi kepada inverse pula. Okay, inverse dekat matrix saya ajar bukan cara let Y. Saya ajar let ni. Awak dah pakai dekat sekolah? Yang ni. Dalam kotak. Pernah pakai yang inverse ni tapi yelah dah lupa. Bab satu. Inverse kat pakai yang sekolah let ni. Y tu.
you all pakai let y. Okay, kat matrik kita pakai ni. F inverse equal to X. Ataupun F inverse Fx equal to X. Tapi nak pakai let y pun tak ada masalah. Cuma saya akan ajar yang inilah. Okay, saya akan ajar ni. Sebab ini adalah teorem dia untuk F inverse. Okay. So, macam mana kita nak guna? Okay. Ni kita pakai composite je sebenarnya ni. Maksudnya nanti awak composite kan. Instead of Fx, nanti kita akan jadikan dia F inverse. Dan kita akan jadikan F inverse sebagai subjek dan kita terus dapat function dia. Lebih kurang macam let y, cuma cara penulisan dia akan berbeza sedikit lah. Sebab dia ada equal to X nanti kat sini. Okay. Sebelum kita nak tentukan dia tu ada inverse, sebelum kita nak cari inverse, kita perlu tentukan dia ada inverse ataupun tidak. Okay. So untuk satu function itu ada inverse, dia mestilah function yang one-to-one and on-to function sahaja. Dia mesti one-to-one function. Kalau dia bukan one-to-one function, then your function tu tak ada inverse. Okay? So, untuk menunjukkan dia ada inverse ataupun tidak, macam hari tu kita pakailah untuk menunjukkan dia one-to-one function, sama ada horizontal line test ataupun algebraic method, awak buat fx1 equal to fs2 dan dia mesti kena implies x1 equal to x2. So ada dua cara ni untuk kita tentukan dia one to one ataupun tidak. Okay, kalau dia bukan one to one function dan awak terus cakap lah dia tak ada inverse, so tak payah cari. Tapi kalau dia one to one function, dia ada inverse. Okay, contohnya kat sini dia cakap determine whether a function has an inverse. Okay, so maksudnya sebelum awak nak cari inverse, awak mesti kena bagi tahu dia ada inverse ke tak. And find the inverse. Kalau soalan terus cakap find the inverse, then tak payah awak nak tentukan dia one to one ke tak. Memang confirm dia one to one. Sebab tu soalan tu suruh terus awak cari inverse. Tapi kalau macam ni, dia memang nak suruh awak figure out dulu. Ini ada inverse ataupun tak. Kalau ada, barulah find. Okay, so kita tengok dulu kat sini. Nak pakai apa ni? Algebraic ke nak pakai ni? Nak pakai graph. Algebraic. Algebraic maksudnya kita akan buat fx1 sama dengan fx2. Okay, so awak akan dapat x1 minus 3 over 2 equalkan dengan x2 minus 3 over 2. So we got x1 minus 3. Okay, 2 saya darabkan lah, 2 kiri dan kanan. So nampak terus hilang lah. X2 minus 3. Okay, negative 3 pun boleh cancel out. So you got x1 equal to x2. So bila kita dapat x1 equal to x2, so this one is one-to-one function. So since fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2, so this is one-to-one function. Okay. So bila dia one-to-one function, barulah kita cari inverse. So saya akan pakai cara tu tadi. Okay, tadi cara saya tadi, saya kata saya ada f inverse equal to x. Okay, maksudnya saya sekarang saya pakai composite. Instead of x, saya akan ganti dengan f inverse. Okay, so maksudnya saya akan dapat kat sini saya ganti dengan f inverse. Kat sini f inverse. Saya akan dapat f inverse tolak 3 per 2 sama dengan x. So f inverse tolak 3 sama dengan 2x. F inverse jadikan subjek. So dapatlah ini. Dah settle. Itulah f inverse awak. Macam tu je, dia composite kan je. Boleh? Boleh. Ayah, ada orang baru masuk. Gila angkuh ni. Pukul berapa dah ni? Dah nak habis kelas dah. Kan terputus tadi. Yelah, kita anggap je lah dia terputus kan. Okay. Yang ini pula B.
Mula-mula check dia one to one ke tak. Okay. Bila awak dah check, so kita akan dapat 3x1 tolak 1 per x1 plus 5 equal to 3x square tolak 1 per x2 tambah 5. Okay, lepas tu kita akan dapat kalau saya nak darabkan tak settle. Saya kena darab silang dulu. Panjang CI ni. Okay, 3x2 tolak 1 darab dengan x1 tambah 5. Okay. And then kita expand. 3x1 x2 tambah 15 x1 tolak x2 tolak 5 equalkan dengan 3x1 x2 plus 15 x2 minus x1 minus 5. Okay. Lepas tu barulah awak settlekan yang mana boleh settle. Yang mana boleh cancel. So yang mana kita boleh cancel is 3x1, 3x1. Okay, yang ni boleh cancel. Sama. Lagi 5. Okay, cancel yang tu tinggallah 15 x1 tolak x2 sama dengan 15 x2 tolak x1. Okay, kita gabungkan. 16 x1 sama dengan 16 x2. So dapatlah x1 equal to x2 juga. So samalah dengan conclusion tadi. Since fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2. So this is one-to-one function. Okay, awak dah dapat dia one-to-one function dan baru kita akan cari dia punya ni inverse. Alamak, dia hilang dah. Sekejap okay. So inverse dia f inverse x sama dengan 3 sama dengan x, sorry. So saya akan gantikan x ni kita ganti dengan f inverse. So samalah dekat sini f inverse, dekat bawah pun f inverse. So awak akan dapat 3 f inverse x tolak 1 per f inverse x tambah 5. Samakan dengan x. Okay, sama jugalah kena equate denominator. So dah equate denominator dan carilah f inverse awak. Tolak 1 sama dengan x f inverse x tambah x 5x. Okay, kita darabkan denominator dengan x. Lepas tu gabungkan 3f inverse x tolak x f inverse sama dengan 5x tambah 1. Dan awak jadikan f inverse factor out. 3 tolak x equal to 5x plus 1. So dapatlah f inverse. Nak pakai like wall pun sama je, lebih kurang je cara dia. Cuma penulisan lah saya kata tadi, beza sikit. Okay, dah settle dah. Okay, 5x tambah 1 per 3 tolak x. Okay, settle that one. Lepas tu kita pergi kepada lagi sikit betul tak? Tak banyak, tak sikit. Oh betul lah, lagi 2. Okay, kita pergi kepada domain and range. Kelas lain dah belajar tak domain and range dekat dalam tutorial? Belum. Kelas Madam Rizkia Okay, tak apa. Yang ni dia cuma nak bagi tahu. Nanti awak akan belajar dekat dalam tutor. Okay, domain. Kalau domain untuk function, dia adalah range untuk inverse. Maksudnya dia terbalik kat situ lah. Kalau dekat function domain dia 1 sampai infinity misal kata. So dekat inverse dia akan jadi range. 1 sampai infinity tu is the range of inverse function tu. Okay, dia terbalik.
So kalau range pula dia akan jadi domain lah untuk F inverse. Sebab apa? Sebab graph of F inverse is a reflection on axis y equal to x. Sebab dia reflection, so sebab tu dia terbalik. Domain jadi range, range jadi domain. Okay? Itu je sebenarnya konsep dekat sini. Okay, lepas tu kat sini dia nak find the inverse, sketch the graph and its inverse on the same axis. Okay, so kita nak kena cari inverse, lepas tu kita nak kena sketch dengan inverse dia sekali function dengan inverse dia dekat dalam satu paksi yang sama sebab dia nak nampakkan reflection tu. And then kita nak kena state domain and range. Okay, so sekarang kita cari dulu inverse. So cari inverse dulu kat sini dapat apa? Fx, x cube minus 1. Bagi saya jawapan. Saya nak inverse dia dapat apa? Punca kuasa 3 X tambah 1. Thank you. So punca kuasa 3 X tambah 1. Okay. So kalau kita tengok antara graf fx dengan graf f inverse, yang mana awak confident nak lukis? Yang mana satu? Fx kan? Sebab kita tak belajar tau macam mana nak lukis graf cube root ni. Kita cuma belajar x cube, kita tak belajar cube root. Sebab tu kita akan lukis salah satu graf je. Tak perlu lukis dua-dua. Yang lagi satu tu awak ni reflectkan dia. Okay. So x cube minus 1 ni yang saya akan lukis x cube minus 1 saya akan lukis. So x cube ingat dia punya bentuk adalah ini. Ini x cube yang asal. Macam ni. Okay. Ini x cube. So bila dia tolak satu, maksudnya daripada kosong, tadi dekat kosong, graf awak kena tolak satu, dia jatuh bawah. Pergi dekat negatif satu. So graf saya akan jadi, bentuk tak berubah, cuma dia ke bawah sebab dia kena tolak. Dia jatuh. Okay, so jadi macam ni lah. So inilah graf fx saya. Okay, so untuk yang lagi satu punya graf, kita akan reflectkan dia dekat y equal to x. Okay, y equal to x adalah garisan ini. Okay, garisan ini. Garisan y equal to x lah. Graf y equal to x. Sini y equal to x. Okay, awak akan pantulkan dia dekat y equal to x. Dekat menyerong tu Kalau awak punya kertas tegak tu awak serongkan dia. Awak nampak lah nanti macam mana kita nak pantulkan. Okay, barulah cantik sikit. So untuk graf yang lagi satu, saya pantulkan dia. Okay, kalau sebelum ni, negatif 1 adalah dipaksi y. So sekarang bila kita pantulkan, negatif 1 akan berada di paksi x. Okay, sebab dia reflect. And then, kita gariskan. Oh, yang ni kena cari dulu ni. Berapa nilai kat sini? Paksi x ni. Dapat berapa? Kalau y kosong. Negatif 1. Kalau y kosong negatif 1. Satu. Satu. Okay. So kat sini 1 untuk paksi x. So bila kita nak lukis untuk paksi y, kita akan dapat satu ni dekat paksi, dekat paksi y pula. Dia punya inverse, so satu ni dekat paksi y. So 1. Lepas tu kita reflect lah. So awak reflect tapi saya rasa lebih baik saya tak tulis dulu dia punya ni. Sebab nanti dia tak sama tempat. Sekejap lebih kurang lah tu. Dah macam terbengkok pula. Lebih kurang macam tu awak reflectkan dia. So yang ini tadi saya kata dia 1,
Yang ini -1. Macam itulah graf F inverse. So awak kena label lah mana satu Fx awak, mana satu F inverse awak. Okay? Okay, lepas tu untuk domain enrich. Okay, domain ni sebenarnya senang je nak tengok daripada graf. Domain adalah awak tengok daripada kiri ke kanan ada tak yang terberhenti. Okay, kita tengok daripada kiri ke kanan ni, paksi X ni. Tengok kat sini sebenarnya ada graf lagi kan. So sini dia tak berhenti. Ada tak dia berhenti sepanjang paksi X? Graf awak ni sebenarnya dia akan continuously. So tak ada yang dia berhenti. Bila dia tak ada berhenti, dia akan jadi negative infinity sampai infinity. Kalau dia Berhenti macam mana tu? berhenti graf awak stop lah. Misal kata ada stop dekat tengah-tengah jalan. Macam saya lukis tapi dia tak boleh lebih daripada misal kata sini ada satu garis yang dia tak boleh lebih. Dia macam tu je. So ni berhenti lah kiranya. Dekat sini dia berhenti. 2. Misal kata 2 dia berhenti. So graf awak ni daripada negative infinity dia jalan tapi sampai dekat 2 dia berhenti. So yang ni kena stop lah nanti. Oh, okay. Tapi kalau tak ada lah. Biasanya tak ada kalau graf cubic tak ada. Cubic tak ada, linear tak ada. Tu je lah yang tak ada kot. Kuadratik ada dekat range. Dia akan berhenti kat range. Okay, kalau range pula kita tengok daripada bawah ke atas. So sama juga. Bawah ni kita tengok ni ada graf. So maksudnya daripada negative infinity dia ada. Sampai atas-atas ni pun dia ada graf. So yang ni pun sama, dia tak berhenti. Okay. So negative infinity. Okay, lepas tu ini adalah untuk domain. Okay, domain tadi saya fokus dekat graf hijau lah. Maksudnya range dengan domain saya fokus dekat graf hijau sahaja tau. Bukan dekat graf pink. Bila awak nak tulis untuk inverse, awak just samakan je dengan yang ni samakan dengan range dia. Yang ni samakan dengan domain dia. Macam tu je. Maksudnya untuk graf F inverse tak perlu tengok. Awak tengok dekat Fx je. Sebab yang lagi satu tu adalah dia punya reflect. So terbalikkan je antara domain dengan range. Okay, untuk next question. Yang ini example 20. Ni B, lepas tu example 22. Lepas tu example 20, okay. Ni 52, okay. Sekejap saya masuk yang ni sikit je. Okay, untuk graf ini, okay, kita lukis graf. Dia suruh cari G inverse. Okay, untuk G inverse ni, okay, ini sebenarnya kuasa 2. Okay, kuasa 2 kalau ikutkan graf dia, kita tak akan dapat one-to-one function. Okay, sebenarnya lah. Kita tak akan dapat one-to-one function. Tapi, bila dia ada syarat. Ni syarat. So, dia akan dapat one-to-one function. Sebab dia nak sebelah graf je. Okay, contohnya kalau macam saya ada fx sama dengan x square. Tapi saya nak x lebih besar atau sama dengan 0. So, instead of graf saya dua belah, okay, kalau x square dia dapat macam ni. Kan, dia dapat macam ni. Tapi sebab dia nak x lebih besar atau sama dengan 0 sahaja. So maksudnya saya akan ambil graf saya hanya di sebelah kanan ni je. Yang belakang tu saya hilangkan. Nanti saya kena padam. So saya kena padam yang ni. So jadi macam ni je lah graf saya. So bila graf saya begini sahaja, then dia jadilah one-to-one function. Barulah dia boleh ada inverse. Kalau selagi dia bukan one-to-one function, selagi tu dia tak boleh ada inverse. Okay? So sebab tu every time you dapat soalan untuk kuadratik, untuk dapatkan inverse, dia mesti kena ada syarat ni. Kalau dia tak ada syarat ni, then dia memang tak boleh ada inverse. Okay, so kita try lukis dulu graf ini. Lukis dulu ke kita nak ni? Saya lukis dululah. Nanti baru kita tahu yang mana awak nak potong. Okay, so kalau kita nak lukis graf ni, tengok ini dia dah bagi siap-siap dalam bentuk minimum point dengan maximum point. Ni dapat minimum ke maksimum ni?
Minimum point ke maximum point? Senyum ke masam? Dia akan dapat minimum. Okay. So minimum point saya adalah di X negatif 1, Y negatif 2. Okay. So negatif 1, negatif 2. So sini dah minimum saya. Dan dia akan senyum. Tapi yang dia senyum, patutnya saya punya graph macam ni. Okay. Tapi dia nak lebih besar daripada kosong sahaja. So bila dia nak lebih besar atau sama dengan kosong, maksudnya graf saya akan tinggal sebelah sini je. Sebab dekat kosong. So yang biru saya akan padam. So graf saya jadi macam tu lah. Okay, lepas tu kita nak kena tahu ni nilai kat sini berapa. Nilai kat sini berapa. Kalau X awak kosong, awak punya Y dapat negatif 1. Okay. Bila X kita kosong, kat sini dapat 1 kuasa 2. Lepas tu dah tolak dengan 2. So dapat negatif 1 lah. Okay. So inilah graf saya untuk GX yang memenuhi syarat ini. Okay. So sekarang sebenarnya yang dia nak adalah sebelah kanan. Okay. Bila awak nak cari dia punya inverse, so G inverse equal to X. So every single X ganti dengan G inverse. So G inverse plus 1 square tolak 2 sama dengan X. So G inverse plus 1. Ya lama, sekejap. Saya kena cepat. Okay, lepas tu awak akan dapat G inverse X plus 1. Okay, bila kita square root, awak akan dapat plus minus tau kat sini. Okay, awak akan dapat plus minus and then set. Plus minus set. Okay, and then sebabkan awak nak kawasan yang sebelah kanan. Okay, because X lebih besar atau sama dengan kosong. So, G inverse X plus 1 ni kita akan ambil yang positif sahaja. So, dia jadi X tambah 2 je lah. Yang negatif kita reject. Sebab kita nak sebelah kanan. Okay, kita ambil yang kawasan positif. So, dapatlah G inverse awak ini. Okay, so Satu tu dia tak bawa sekali. Apa? Tiba-tiba saya dia dah terkeluar pula. Dah habis masa lah tu. Sekejap Apa negatif 1? Yang mana satu? Sekejap. Kau dapat insert apa 2 X tambah 2. X tambah 2. Yang G inverse tu kenapa? Yang satu tu tak bawa siap-siap. Boleh bawa siap-siap Boleh je nak bawa siap-siap. Nak bawa siap-siap terus boleh. Lepas tu nanti awak reject yang negatif. Ataupun awak nak nak decide dulu yang mana satu awak nak ambil. Pun boleh. Mana-mana boleh. Ni tadi. Ni saya decide dulu. Dekat sini saya decide dulu. Sebab saya dah nampak kat sini ada plus minus. Kalau awak misal kata awak nak teruskan dulu dengan plus minus and then tolak 1 then baru decide pun boleh. Tapi dia memang kena decide lah. Kenapa dia tak nak pergi? Sekejap Allah. Bila time orang nak cepat time tu lah dia nak mengada-ngada ni. Tengok dah saya nak buka window pun dah tak boleh. Okay, kalau dia, sebab sini saya nampak dekat sini dah nampak ada plus minus tu. So saya nak decide terus. So saya decide terus and then baru saya bawa. Akhir. Tapi kalau awak tak nak decide dulu, awak kena ni plus minus X sama 2 tolak 1 then baru decide. Boleh juga, sama je. Okay, so nanti awak tinggal lukis graph untuk reflection dia.
Okay, untuk dia punya F inverse, G inverse dia, reflectkan dekat Y equal to X tadi. And then, tulis dia punya domain range. Okay, lepas tu dah settle lah awak punya graph tu. Okay, thank you class. Okay, thank you madam. Thank you, Miss. Okay, Thank you, welcome. madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome.